Baik, selamat bertemu kembali ya. Baik, hari ini saya nak cerita sikit tentang karya yang baru saja saya siapkan. Okey, karya ini saya siapkan dalam masa lebih kurang dalam 3 minggu ya. Jadi dalam masa 3 minggu ini kita lihat, saya akan dedahkan ya, bagaimana saya menyiapkan karya ini sampai 3 minggu. Ada setengah tu tak percaya ya. Dia kata seminggu boleh siap, 2 minggu boleh siap ya. Tapi ini cara saya lah ya. Biasanya kalau 3 minggu tu, biasanya dalam 1 minggu saya siapkan keseluruhan karya ini secara keseluruhan ya. Artinya setiap bahagian saya akan warnakan dengan lapisan pertama cat ini ya, lapisan pertama cat ini ya. Sebab tanpa ada lapisan pertama cat, lapisan pertama ini, dia akan menyukarkan tu layer-layer seterusnya untuk masuk untuk dia lekat dengan elok ya. Jadi lebih kurang dalam hampir 2 minggu ya, saya menyiapkan secara keseluruhan. Artinya dalam masa 2 minggu itu, setiap sudut karya ini saya akan siapkan, saya akan cari bahagian yang yang perlu kita tonjolkan ya. Dan pada kali ini saya akan cuba terangkan bagaimana kita nak membuat satu apresiasi yang berkaitan dengan elemen-elemen dalam sesebuah karya ya. Okey. Baik. Kalau kita lihat karya ini, okey, perkara asasnya ialah yang perlu kita tahu semua ialah kita mesti mahir menguasai asas seni reka ya. Sebab dalam asas seni reka ni ya, okey, ada ada 6 perkara yang utama ya, iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Jadi ini asas seni reka yang paling utama sekali yang perlu kita kuasai. Dan dalam pada itu kita juga harus tahu ya, iaitu tentang prinsip rekaan ya. Okey. Dia dalam karya ini adanya imbangan, adanya pergerakan, adanya penegasan, kontra, harmoni, kepelbagaian dan kesatuan. Okey. Jadi asas seni reka kita ada 6: garisan, bentuk, rupa, jalinan, ruang dan warna. Ada 6 perkara dalam asas seni reka ya. Baik. Dalam prinsip rekaan ada 7 ya, iaitu imbangan, pergerakan, penegasan, kontra, harmoni, kepelbagaian dan kesatuan. Jadi semua benda ni ada di sini. Okey, semua benda ada di sini. Kecuali dalam asas seni reka ni ialah kita tidak menonjolkan rupa ya, sebab rupa ni adalah sifat image 2 dimensi. Dia apa yang saya tonjolkan di sini adalah semuanya dalam sifat 3 dimensi, iaitu bentuk ya. Okey, di mana ada garisan? Ini adalah garisan dia ya. Daun-daun pokok ni kalau terlihat ini adalah garisan ya. Okey, cara asasnya ya, garisan. Lepas tu di mana rupa tidak ada ya. Kita tak boleh jelaskan secara rupa. Mungkin ada sedikit ya bahagian rupa di sini ya, yang menunjukkan 2 dimensi saja ya. Lepas tu bentuk, ni semua jelas menggambarkan bentuk ya. Macam buah kelapa ni adalah bentuk. Kita nampak penerokaan ruang dia ya. Kita nampak ada kawasan yang yang timbul, yang tenggelam, yang duduk belakang, yang depan ya. Lepas tu jalinan. Ini keseluruhan ni adalah jalinan. Kita nampak ini adalah jalinan ya. Ini semua adalah jalinan. Okey. Jalinan bukan secara sentuhan, artinya kita hanya dapat merasa sahaja garisan ya, jalinan ini, tapi kita tidak dapat merasa bentuk satah-satah dia tu, hanya secara visual sahaja. Ini dia katakan jalinan. Baik, ruang, okey, jelas ruang ya. Kalau tengok ini
keseluruhan bahagian ini adalah ruang hadapan ya. Okey. Yang paling hadapan sekali lah tupai ni ya. Ini paling depan sekali ya. Okey, ini depan. Ini adalah ruang tengah. Okey. Ini adalah ruang belakang ya. Itu ruang belakang. Jadi setiap karya mesti ada 3 ruang ni. Kita kena tonjolkan 3 ruang. Ruang depan kita tengok akan lihat detail dia ya. Okey. Dengan daun kelapa yang masih jelas kelihatan lidi-lidi dia ya. Okey. Ruas-ruas daun. Okey. Masih kita boleh kelihatan ya. Dia punya jalinan kepada buah kelapa ni. Okey. Nampak jelas ya. Okey. Dan bila ke belakang, dia dah makin berkurangan dari segi sifat jalinan detail dia ya. Dan bila di belakang tu dia terjelas. Dia tak nampak detail dia ya. Kita boleh buat perbandingan di sini. Ini dia jelas nampak detail, yang ni tak ada detail ya. Okey, baik. Baik, dari segi warna kita tahu. Ini adalah semua warna berada di sini. 3 warna asas, merah, biru, kuning, semuanya berada di sini. Jadi daripada 3 warna asas ni, inilah hasilnya ya. Okey, inilah hasilnya. Sebab daripada 3 warna asas ni kita boleh bentuk pelbagai warna. Kita boleh bentuk pelbagai warna. Kita boleh melukis hanya menggunakan 3 warna asas ini saja. Okey. Baik. Dari segi imbangan, baik kita lihat. Kita lihat perkarya ini, dia tidak menggambarkan imbangan secara simetri ya. Imbangan secara simetri tidak ada di sini. Di mana kita tidak dapat buat apabila kita buat satu garisan paksi, kita akan melihat kedudukan imej ni tidak berapa teratur ya. Ada bahagian yang lebih, ada bahagian yang kurang ya. Okey. Artinya imbangan secara tidak simetri ya. Itu dari segi prinsip rekan. Lepas tu dari segi pergerakan, ya jelas. Okey. Kita melihat ada pergerakan. Macam helaian-helaian daun kelapa tu ya, kita nampak seolah ada lambaian-lambaian ya. Ini dia panggil pergerakan. Kita tak nampak, tapi kita dapat mood dia, kita akan dapat melihat rasa dia ya, pergerakan tu ya. Okey. Lepas tu dari segi penegasan. Rasa-rasa karya ni kat mana mata kita tertumpu. Okey, ada orang kata buah kelapa ni, ada orang kata buah kelapa ni. Okey. Tapi saya meletakkan imej dia. Ini adalah bahagian yang kontra ya. Faham? Sebab apa? Sebab keseluruhan imej di sini ni ialah pokok kelapa, daun, batang, dia punya bunga dia. Dan tupai ni dianggap sebagai kontra ya. Ataupun kita boleh katakan sebagai bahagian yang menegaskan. Okay? Kita menegaskan bahagian dia bahagian yang eye catch kita ialah pada tupai ni. Okay? Ini adalah penegasan dia ataupun kontra pada keseluruhan karya ni. Dia kontra, nak beza kontra dengan kontra dengan penegasan dia senang je ya. Dia kontra ni, dia duduk dalam kumpulan yang banyak ya, yang ramai ya. Contohnya, saya ambil contoh je lah. Perempuan, tiba-tiba ada seorang lelaki. Ini dipanggil kontra. Yang lelaki tu adalah kontra. Ataupun semua pakai baju warna merah. Ada seorang pakai baju warna kuning. Jadi dalam kumpulan itu, baju kuning itu dianggap sebagai kontra. Okay. Baik, penegasan ni ialah bahagian yang menjadi tumpuan kita. Bila kita tengok bahagian itu, kat mana mata kita mula jatuh. Itu dia panggil penegasan. Okay. Itu bezanya antara kontra dengan penegasan. Okay. Okey, baik. Dari segi harmoni, ya kita melihat karya ini menonjolkan keharmonian ya. Baik, harmoni di sini ialah tidak ada satu bahagian pun mata kita melihat apabila mata kita berpindah dari satu bahagian ke satu bahagian, dia pergi secara smooth ya. Taklah ada bahagian yang terlalu menonjol, tak adalah bahagian yang terlalu terkebelakang. Artinya
pergerakan mata kita ini dilihat secara smooth saja, perjalanan penerokaan mata kita. Tidak ada bahagian yang shock, kita panggil shock ya. Okey, shock artinya daripada putih pergi pada gelap. Jadi dia shock. Itu dipanggil tidak ada harmoni. Kita melihat gelap ini, tetapi dia makin lama dia makin terang. Okey. Dia makin terang dan makin terang ya. Kita lihat ini dia panggilkan harmoni. Jadi harmoni senang saja kalau kita nak dapatkan harmoni ni. Setiap warna yang kita masukkan, katakanlah kita masuk warna ungu, pastikan warna ungu tu ditebarkan ke keseluruhan bahagian yang tertentu. Biasanya warna-warna ungu ni kita letak dalam bahagian yang agak-agak tersembunyi ya, sulit. Sebab saya anggap warna ungu ni sebagai warna yang paling misteri ya, paling misteri ungu. Itulah saya suka kepada warna ungu sebab dia melihatkan kedalaman warna itu ya. Dalam warna itu nampak dalam ya. Okey, macam ini ungu ya. Tahu ini dalam ya. Ini ungu, nampak di celah dia itu ungu ya. Di celah ni mesti ada ungu. Ini ungu dalam karya saya ya. Okey, seterusnya ialah dari segi kepelbagaian. Pelbagaian boleh diterima kan, pelbagaian dari segi saiz, dari segi bentuk, dari segi image ya. Tupai, ada batang ada daun kelapa, batang kelapa, buah kelapa, ada kecil, ada besar. Itu dia panggil kepelbagaian. Baik, kesatuan. Okey, kesatuannya ialah kita melihat secara keseluruhan karya. Ini dia panggil kesatuan. Artinya, setiap image membantu di antara satu sama lain. Ini dia panggil kesatuan. Okey? Ini dia panggil kesatuan dalam karya. Artinya, setiap image yang diletakkan, dia akan membantu image ini. Katakanlah, buah kelapa di sini ni, dia membantu buah kelapa di sini. Dan dia membantu semua imej-imej di sini. Ini dia panggil kesatuan. Jadi perkara yang paling asas apabila kita nak buat apresiasi ni ialah kita mesti menguasai asas seni reka ya. Asas seni reka dan prinsip rekaan. Okey. Jadi saya harap pelajar apabila membuat sesuatu apresiasi ataupun kita menerangkan sesuatu karya tu, mesti kita tak lepas daripada elemen ini, iaitu asas seni reka dan prinsip rekaan. Okey, sekian. Saya harap pelajar dapat memahaminya, terutamanya pada pelajar yang akan mengambil perusahaan STPM dan SPM ni. Selamilah asas seni reka dalam karya ni. Sebab kalau kita menguasai asas seni reka ini, kita akan dapat menguasai sesebuah karya. Kita boleh bercakap ya tentang karya sebab kita bersandarkan kepada fakta. Baik, sekian, terima kasih. Saya harap pelajar faham, dan kalau ada apa-apa kemusykilan, bolehlah hubungi saya secara pribadi. Boleh saya jelaskan dengan lebih baik lagi ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.